Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Hari ini kita bersiaran lagi, dan hari ini saya nak kongsikan apa yang dikatakan seni dalam silat seni gayung. Ya. Sebab seni dalam silat seni gayung ni tak sama dengan seni yang ada dalam persilatan lain ataupun seni yang ada dalam budaya Melayu yang lain. Kerana seni dalam silat seni gayung ni adalah satu seni yang tersendiri, yang mana konsep seni dalam silat seni gayung ni amat berbeza dengan seni-seni yang difahamkan dalam budaya orang Melayu itu sendiri. Jadi apa sebenarnya seni dalam silat seni gayung ni? Seni dalam gayung itu diertikan sebagai satu kaedah memukul, mengunci, sama ada dengan tangan kosong maupun bersenjata. Jadi makna dalam arti kata bahawa kaedah itu bagaimana kita nak memukul, bagaimana kita nak mengunci, sama ada kita menggunakan tangan kosong ataupun kita menggunakan senjata. Dalam arti kata lain bahawa dengan senjata pun kita boleh melakukan kuncian. Dengan senjata dah sudah tentu kita boleh melakukan pukulan dalam senjata seperti tikaman, pasakan dan lain-lain. Jadi bermakna konsep itu amat luas, bukanlah sahaja hanya satu skop yang kecil dalam silat seni gayung itu. Dan semakin tinggi pengetahuan tentang kaedah seni ini, ia semakin berbahaya. Maksud dia dalam arti kata, lagi tinggi pengetahuan kita atas pembelajaran yang ditunjukkan cara seni-seni ini, maka lagi berbahaya apabila kita memperlakukan perbuatan tersebut, sama ada kita mengunci ataupun kita memukul, sama ada bersenjata maupun dengan tangan kosong. Disebabkan itulah dalam silat seni gayung banyak pecahan-pecahan. Sebenarnya pecahan-pecahan ini adalah satu tingkatan-tingkatan seni yang lebih berbahaya dari kadar, misalnya kata kurang bahaya, dia akan menjadi lebih berbahaya dan lebih berbahaya dan lebih berbahaya lagi. Begitulah seterusnya sampai kepada pecahan-pecahan yang kita selalu sebut 7 pecahan dalam satu buah, ataupun dalam pukulan, ataupun dalam mengunci. Jadi makna dia itu bukanlah kerana hanya satu perbuatan yang kita saja nak buat dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak memahami, tidak menerima pengetahuan ini sebetulnya, maka kita masih lagi tercari-cari apakah seni yang dikatakan dalam silat seni gayung itu sendiri. Kalau kita lihat dalam sistem pelajaran silat seni gayung itu, ia dimulakan dengan elak dan pukul. Maknanya kita mengelak, kita pukul. Kemudian kita mengelak dan kita mengunci, kita menangkap. Semuanya itu sebutan dimulai dengan seni. Seni tapak kunci mati, seni lembing, seni parang, seni itu dan seni ini. Jadi oleh kerana itu, seni-seni inilah yang membawakan konsep tempuh dalam silat seni gayung. Pemahaman seni-seni ini memberikan kita satu kaedah bertempur yang amat padat, yang amat dahsyat jika kita memahami dan jika kita mempelajari. Sebab perkara ini perlu dipelajari, bukan untuk ditiru-tiru. Sebab itu gayung ini bukanlah satu benda yang mudah untuk ditiru. Jadi atas dasar itu, tafsiran seni dalam silat seni gayung sebagaimana yang diterangkan oleh almarhum Datuk Mia Abdul Rahman ialah kesempurnaan. Maksud dia kesempurnaan sesuatu teknik dengan cara yang betul, yang mendatangkan padat, jitu, tepat dan tangkas dalam perbuatan semasa kita melakukan kunci ataupun semasa kita melakukan pukulan. Itulah dia, maknanya perfection. Jika tidak ada perfection itu, bagaimana untuk kita melakukan seni tersebut? Dan dengan perfection inilah, dia ada tingkatan-tingkatan dia.
tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, keempat, kelima, dan itulah yang kita panggilkan pecahan-pecahan dia. Ya, di situ kemahiran itulah yang membolehkan kita menjadi pakar dalam silat seni gayung. Dan oleh kerana itulah gayung ini, kalau anak-anak gayung perhatikan bahawa dimulakan dengan silat seni gayung. Kenapa? Kerana kita bersilat dulu. Apakah itu bersilat? Kita diajar kaedah dia, macam mana mengelak, macam mana memukul dan sebagainya. Tetapi belum diterapkan bagaimana seninya. Dan kemudian daripada elakan memukul, elakan mengelak itu, elakan mengunci itu, dia ajarkan seni dia. Di mana kita perlu memukul, di mana kita perlu menangkap. Jika kita pukul di sini, begini keputusan dia. Kita pukul di sini, lebih berbahaya lagi. Kita pukul di sini, lagi bertambah berbahaya. Kita kunci di sini, daripada sekecil-kecil bahaya dia akan bertambah bahaya mengikut kepada kadar-kadar peringkat-peringkat yang kita belajar. Ya, sebab itu secara umumnya apabila kita belajar mengunci, kita mengunci sendi-sendi, sendi-sendi tangan. Kerana apa? Sendi itu sama ada kita nak mengunci, nak memegang supaya tidak bergerak, dan sama ada kita nak melepaskan daripada kuncian tu, kita menggunakan sendi-sendi. Ya, banyak sendi-sendi dalam badan kita ini. Tetapi selain pada itu, yang lebih berbahaya dari segi kita mengunci ini, ada lagi yang dikatakan seni dalam silat seni gayung itu. Oleh itu, ya, kita cari, anak-anak gayung cari, ya, guru-guru yang boleh mengajar, cikgu-cikgu yang boleh mengajar. Jadi belajarlah, mendalamilah. Ya, saya hanya membukakan minda ini tentang seni, padahal penerangan dia banyak lagi. Ya, yang bersangkut dengan dikatakan 349 seni itu tersendiri. Walaupun tahun 50-an sudah diturunkan 178 seni, dan sehinggalah Datuk Mio pulang ke Taipei, makna selebihnya itu akan diterima di Taipei. Jadi banyak lagi cerita tentang seni ini, banyak lagi cerita tentang 349 seni tersebut. Dan sini dalam video kali ini saya kongsikan satu gambar yang saya ambil 10 tahun lepas lebih kurang, ya. Dan semasa itu kita menunjukkan satu tahap seni yang agak berbahaya. Bukan terlalu berbahaya, agak saja berbahaya sedikit, ya. Yang mana anak-anak gayung boleh melihat daripada gambar itu bahawa anak gayung yang menerima pukulan ini sebelum diaplikasi pukulan ataupun seni tersebut, dan selepas diaplikasi pukulan atau kuncian dalam seni silat seni gayung. Dilihat pada kedua gambar itu, selepas diaplikasikan, anak-anak gayung melihat bahawa terbitnya bintik-bintik darah pada liang-liang ruma di wajah dia. Dan begitu juga di mata dia, telah membuatkan mata dia bertambah kuyu, tidak bermaya, dan terbit darah-darah di dalam urat-urat mata dia. Yang ini adalah satu seni dalam silat seni gayung yang agak boleh dikatakan dalam stage 3. Begitulah saya meletakkan dalam stage 3. Tetapi ada lagi yang lebih berbahaya pada itu. Itu bagi anak-anak gayung yang sudah tahu, maka jagalah amanah ini dengan baik, dan kita perturunkan supaya anak-anak gayung dapat menyambung. Dan saya ini, di hari ini saya menceritakan tentang hal ehwal seni ini hanya untuk sebagai pembuka jalan, membuka minda buat anak gayung untuk mencari, saya ulang ya, untuk mencari guru atau cikgu yang berwibawa untuk mengajar. Semoga penerangan ringkas ini memberikan semangat untuk anak gayung, dan marilah kita bersatu dalam silat seni gayung ini. Ya, buang yang keruh, ambil yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.